sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 4 Julai 2022. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Operasi audit dan pemutihan komprehensif, pantras ketirisan minyak masak bersubsidi. Malaysia Digital, pacu ekonomi digital berpandukan fleksibiliti, ketangkasan dan relevansi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Operasi audit dan pemutihan secara komprehensif dilaksana terhadap 22 pengeluar dan 305 premis pembungkusan semula minyak masak paket seluruh negara. Turut dilaksana operasi menggempur kilang pembungkusan sehingga kesempadan negara bagi mengelak penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan audit serta pemutihan komprehensif membolehkan status sebenar pengeluaran dan edaran minyak masak paket dikenal pasti untuk tujuan sama menguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, polis serta tentera dikerah memantau operasi premis berkaitan. Tindakan tegas termasuk pembatalan kuota dan lesen menanti pengilang dan pembungkus terlibat penyelewengan. Keputusan dicapai pada mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara NACCOL di Putrajaya. 60,000 tan metrik minyak masak paket bersubsidi diedar seluruh negara, melebihi penggunaan isi rumah iaitu sekitar 55,000 tan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan akan memperhebat program jualan keluarga Malaysia yang menawarkan jualan barangan keperluan asas pada harga rendah. Turut bakal diperkenal menu keluarga Malaysia di restoran koperasi dan kafeteria serta premis jualan makanan di institusi pengajian tinggi. Ekonomi digital negara terus dirancakkan menerusi rangka kerja inisiatif baharu yang dikenali sebagai Malaysia Digital MD. MD dibangun berpandukan 3 prinsip utama iaitu fleksibiliti, ketangkasan dan relevansi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, MD menerusi projek Mangkin MD atau Pemangkin akan berfungsi secara holistik dalam mentransformasi ekosistem ekonomi digital negara menerusi 3 keutamaan strategik. Pertama, membantu memacu adaptasi digital dalam kalangan usahawan muda, syarikat dan rakyat. Yang kedua, menyokong syarikat teknologi tempatan untuk menjadi juara Malaysia berjaya di peringkat antarabangsa. Dan ketiga, menarik pelaburan bernilai tinggi. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pada peringkat awal, 2 pemangkin akan diperkenal iaitu program DE Rantau dan Digital Trade. Program DE Rantau bertujuan menjadikan Malaysia sebagai hub nomad digital pilihan. Manakala program Digital Trade akan memacu e-dagang dan adaptasi digital oleh perniagaan, memudahkan perdagangan merentas sempadan selain menyokong pergerakan data antara perniagaan. There we have it. Congratulations on the launch. Bagi memastikan pelaksanaan MD yang berkesan, Jawatankuasa Koordinasi Malaysia Digital MDCC ditubuhkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Menerusinya, tadbir urus, operasi dan penganugerahan status MD boleh diselaraskan. Perdana Menteri turut menyarankan MDEC mewujudkan platform khusus buat pemain industri agar dapat mengambil bahagian secara berterusan dan memberi maklum balas sepanjang pelaksanaan MD. Menerusi struktur tadbir urus baharu itu, MD berperanan mempercepatkan pendigitalan di seluruh negara, memangkinkan bidang pertumbuhan baharu, meningkatkan penyertaan syarikat teknologi tempatan serta menarik pelaburan berpotensi. Ia sejajar usaha merealisasikan aspirasi dan sasaran 3. 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
Negara perlu melahirkan lebih ramai bakat dan tenaga kerja digital yang berdaya saing, infrastruktur yang serba lengkap dan terus memastikan keupayaan serta kapasiti negara kita kekal bertaraf dunia. Ini penting supaya kita dapat memastikan generasi masa depan mempunyai asas dan kemudahan yang diperlukan untuk terus memacu negara menjadi sebuah negara digital yang serba maju. Beliau berucap melancarkan MD dan sambutan Jubli Perak MDEC. Telah mengubah negara ini. Malaysia dan Turki bakal memperkukuh kerjasama industri aeroangkasa, pertahanan dan ekonomi apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Recep Tayyip Erdogan bertemu buat julung kalinya di Ankara Khamis ini. Lawatan rasmi 4 hari Perdana Menteri ke Republik itu dilakukan atas jemputan Presiden Erdogan. Pertemuan antara Datuk Seri Ismail Sabri dan Erdogan bakal membuka peluang kepada kedua-dua negara untuk meneliti perkembangan pelaksanaan deklarasi bersama mengenai rangka kerja kerjasama strategik yang dimeterai pada 2014. Ia jelas menunjukkan kepentingan diletakkan Malaysia terhadap hubungan dengan Turki sebagai salah satu rakan terpenting di Asia Barat. Kemuncak lawatan Perdana Menteri ialah perbincangan empat mata bersama Erdogan di Istana Presiden. Pertemuan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Presiden Erdogan merupakan pertemuan dua pemimpin Islam yang penting, yang berkaliber pada masa ini. Pada masa saya percaya semasa pertemuan ini, kedua-dua pemimpin akan berbincang usaha-usaha cara untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dua hala, kerjasama politik dan memupuk persefahaman. Di samping itu juga membincangkan isu-isu antarabangsa sejagat seperti isu Ukraine dan juga isu-isu keselamatan seperti keselamatan makanan. 15 memorandum persefahaman dan surat niat dijangka dimuktamadkan sempena lawatan rasmi Perdana Menteri. Ini meliputi kerjasama pendidikan, kesihatan, media dan komunikasi, pelancongan kesihatan serta kolaborasi perniagaan. Perdana Menteri turut dijadual melawat dua pemain terbesar industri pertahanan dan aeroangkasa Turki, MKE Corporation dan Turkish Aerospace Industries TAI di Ankara. Pada 2021, Turki merupakan rakan dagangan ketiga terbesar Malaysia di rantau berkenaan dengan perdagangan bernilai 16.97 bilion ringgit, manakala projek-projek yang telah dilaksana bernilai 444.59 juta ringgit. Perdana Menteri dijadual tiba di Istanbul esok bagi memulakan kunjungan rasmi beliau. Sebaik mendarat, Datuk Seri Ismail Sabri akan melawat lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen ISG yang diuruskan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Pada masa ini, Malaysia Airport Holdings Berhad telah melabur sebanyak kira-kira 500 juta euros di dalam equity untuk menguruskan Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Pada masa ini juga, Malaysia Airports Holding Berhad sedang berbincang dengan kerajaan Turki dalam usaha untuk menambahkan kerjasama dalam mendapatkan projek-projek perkembangan airport. Jika perkara ini berlaku, saya percaya MAHB akan menambahkan pelaburan tersebut bagi mengembangkan operasi MAHB di negara ini. ISG adalah lapangan terbang kendalian MAHB sepenuhnya di Turki yang memiliki kapasiti 41 juta penumpang setahun. Ketika ini, ia menyumbang 25% kepada hasil pendapatan syarikat. Menerusi kenyataannya sebelum ini, MAHB menjangkakan operasi lapangan terbang antarabangsa ISG kembali pulih seperti sebelum penularan COVID-19 menjelang 2025. Sebagai dua rakan strategik, Turki dan Malaysia telah pun mengumumkan persetujuan sebelum ini untuk melonjakkan kerjasama dalam semua bidang, terutamanya membabitkan aset pertahanan dan aeroangkasa. Justru lawatan sulung Perdana Menteri ke Republik itu bakal mengukuhkan komitmen tersebut. Hani Muhili melaporkan dari Istanbul, Turki.
Syarikat Pertahanan Turki telah menjadi pemain global menerusi sistem dan produk tempur. Mereka terbuka bekerjasama dengan negara-negara lain, khususnya Malaysia yang merupakan rakan dagangan terbesar di ASEAN. Ia bagi menjalin hubungan jangka panjang berdasarkan strategi menang-menang termasuk pertukaran teknologi, pengeluaran dan pemasaran bersama. Kita telah pun menyaksikan pavilion Turki memenuhi hampir separuh daripada ruang pameran perkhidmatan pertahanan Asia DSA dan pameran keselamatan kebangsaan NatSec Asia 2022 yang diadakan di Malaysia pada Mac lalu. Sebanyak 32 syarikat Turki mengambil bahagian. Bulan lepas, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia akan meneroka peluang kerjasama perkongsian teknologi dengan syarikat Turki. Makina Kimia Industrisi Kurumu MKI dan Turkish Aerospace Industry TAI telah mempelawa beliau untuk melawat kilang mereka di Ankara. Jadi ini bertepatan dengan jemputan yang dipanjangkan oleh Presiden Erdogan kepada Perdana Menteri untuk pertemuan sulung kedua-dua pemimpin. Akhir 2021, Turkish Aerospace membuka pejabat baharu iaitu pusat reka bentuk dan kejuruteraan pertamanya di Asia Tenggara di Selangor. Dalam satu kenyataan, Turkish Aerospace berkata ia juga akan terus melabur dan menjalinkan kerjasama di Malaysia bagi membangunkan teknologi generasi baharu termasuk dalam bidang industri pertahanan dan penerbangan. Kehadiran Turkish Aerospace di Malaysia mampu memperkukuhkan ekosistem aeroangkasa negara, pada masa sama menjadi platform kepada syarikat itu meluaskan kehadirannya di ASEAN termasuk dalam sektor pembuatan serta perkhidmatan bernilai tinggi. Berdasarkan rancangan Malaysia ke-12, menjadi negara aeroangkasa terkemuka di Asia Tenggara adalah salah satu tumpuan Malaysia bagi memenuhi objektif yang lebih luas untuk mencapai aspirasi pelaburan nasional NIA dan matlamat pembangunan mampan Malaysia. Untuk rekod, Malaysia dan Turki adalah rakan kongsi rapat dan negara persaudaraan sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1964. Menurut Menteri Luar Turki, dengan jumlah dagangan antara kedua-dua negara melonjak 7% tahun lalu berbanding 2020, volume perdagangan dua hala meningkat lebih daripada 30%. Hani Muhili, Istanbul, RTM. Bersua kembali. Bank Negara Malaysia diramal meningkatkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.25% pada mesyuarat dasar monetari MPC keempatnya minggu ini. Jangkaan Moody's Analytics dan MIDF Research itu berdasarkan peningkatan berterusan dalam inflasi teras sekaligus mencerminkan permintaan dalam negeri yang kukuh. Selain itu, penurunan kadar pengangguran kepada 3.9% April lalu serta momentum positif perdagangan luar memberikan tanda-tanda positif terhadap pemulihan kukuh ekonomi. Mesyuarat MPC dijadual berlangsung 2 hari bermula esok. Pada mesyuarat MPC ketiga Mei lalu, Bank Pusat menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2%. Kadar siling dan lantai bagi koridor OPR juga masing-masing meningkat kepada 2.25% dan 1.75%.
Nilai jualan terkumpul bagi program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra disasar meningkat lebih 10% akhir tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Rizal Naini optimis angka tersebut mampu dicapai susulan pembukaan sektor ekonomi dan sempadan negara. Kalau kita tengok dari segi prestasi ekonomi kita sekarang ini, kita dah ke arah peralihan endemik dan banyak perniagaan pun telah dibuka. Our borders pun already open. Jadi kita pun boleh mengeksport barangan dengan lebih senang berbanding dalam 2 tahun yang lepas. Dan faktor utamanya adalah pembukaan ekonomi dan juga PKP pun telah ditarik, tidak ada lagi PKP dan itu merupakan faktor yang utama dalam memperkasakan lagi perniagaan, terutamanya kepada golongan belia. Berdasarkan keadaan semasa, tumpuan akan diberi SME Corp kepada usahawan yang berminat menceburi sektor agro makanan. Anda masih bersama Berita Perdana. Seorang jemaah haji lelaki berusia 62 tahun meninggal dunia ketika berada di Tanah Suci Mekah pada 25 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad, kematian warga emas berkenaan disebabkan jangkitan kuman yang teruk. Ketika ini, 16 jemaah haji Malaysia menerima rawatan akibat pelbagai masalah kesihatan dengan 3 daripadanya dirawat di Hospital Arab Saudi, manakala selebihnya di Pusat Rawatan TH. Dan saya dimaklumkan malahan doktor-doktor kita telah pun pergi ziarah bilik ke bilik. Ini satu perkara yang orang lain tak buat, kita buat. Kita sendiri yang cari pelanggan nak memastikan supaya jamaah Malaysia ini, jamaah haji kita yang fit dari segi kesihatan. Beliau menasihatkan jemaah agar sentiasa menjaga kesihatan diri terutamanya menjelang operasi masyair yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. Ibadah Korban merupakan platform terbaik buat umat Islam berkongsi rezeki khususnya dengan golongan kurang berkemampuan. Menerusi kempen Korban Ikhlas, Yayasan Ikhlas tampil meneruskan penganjuran ibadah korban tahun ini. Sejak dilaksanakan pada tahun 2014, Yayasan Ikhlas telah membantu lebih 158,000 keluarga asnaf di 7 negara. Tahun ini pihaknya menyasarkan 6,000 bahagian haiwan korban termasuk lembu, kambing dan unta akan diagih kepada saudara Muslim termasuk di Republik Chad, Nigeria, India, Bangladesh, Kemboja dan wilayah Aceh. Di negara ini, beberapa kawasan termasuk di Sabah dan Sarawak turut disenaraikan melalui kerjasama Majlis Agama Islam tempatan. Kita nak mengajak sama-samalah kita tingkatkan lagi ibadah korban pada tahun ini bersama dengan Yayasan Ikhlas dengan sambutan penyertaan yang begitu baik daripada rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita dah dapat senaraikan 132,000 orang saudara Muslim daripada golongan asnaf sebagai penerima daging korban. Setakat ini jumlah yang diperoleh mencecah 70% dan penyertaan korban masih dibuka hingga 9 Julai. Bagi memastikan pelaksanaan program lancar, Yayasan Ikhlas turut menjalin kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkuasa tempatan di negara terlibat. Kita telah mendapat pengiktirafan daripada pihak Majlis Agama Islam
khususnya di negara Republik Chad, yang mana kita telah menjadi wakil pelaksana ibadah korban, dan kita dah berjumpa dengan mereka, kita dah buat banyak perbincangan dan mendapat persetujuan, dan bukan kali pertama, dah banyak tahun kita buat kerjasama dengan mereka. Dan lembu-lembu yang kita pilih pun lembu yang begitu baik sekali, cukup sifatnya, beratnya, kriterianya, dan sembelihan yang dibuat juga adalah mengikut lunas dan mendapat pemantauan yang begitu rapi daripada Majlis Agama Islam di sana. Individu yang berminat menyertai kempen Korban Ikhlas dan memberikan sumbangan boleh melayari laman Sesawang atau hubungi talian tertera. Usaha dan kerja keras selama 15 tahun berjaya menempatkan Easy Kurban dalam kalangan jenama paling dipercayai pengguna. Pengiktirafan diberi Majlis Tindakan Pengguna Negara menerusi Top 500 Consumer Certification Trusty Brand Award. Ia pengiktirafan tertinggi pernah diterima Easy Kurban sejak mula beroperasi pada tahun 2007. Alhamdulillah, selama 15 tahun kita beroperasi, hari ini kita diiktiraf dan kita diberikan tanda percaya oleh Majlis Tindakan Pengguna Negara. Alhamdulillah, itu satu benda yang bagi kita rasa sangat besar sebab kita menyampaikan amanah dalam pelaksanaan ibadah korban itu sendiri. Lebih menarik, anugerah ini menyusul selepas Easy Kurban menjadi organisasi korban dan akikah pertama yang diiktiraf Patuh Syariah MS 1900 2014 pada April lalu. Syarikat itu melebarkan manfaat korban dan akikah ke 38 negara termasuk negara bergolak, minoriti Islam dan kem pelarian antarabangsa. Antaranya India, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda, Chad, Kenya dan Burkina Faso. Yang mereka menunggu-nunggu bantuan daripada orang Malaysia. Kita tak boleh kita kata Easy Kurban yang buat semua ni. Tak. Yang buat semua ni adalah orang Malaysia. Kami membawa bendera Malaysia ke mata dunia, insya-Allah. Penyertaan ibadah korban di Easy Kurban masih dibuka hingga 11 Julai menerusi laman web tertera. Seorang lelaki yang disyaki membunuh isteri dan bayinya yang berusia 3 bulan di Bakar Batu, Johor Bahru dicekup petang tadi. Suspek ditahan semasa menunggang motosikal dalam keadaan tidak berpakaian. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat memaklumkan pihaknya turut merampas sebilah pisau disyaki digunakan lelaki berkenaan. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru esok untuk direman. Dalam kejadian itu, suspek dipercayai mengelar isterinya yang dipercayai baru habis berpantang dan bayi lelaki mereka berusia 3 bulan sebelum melarikan diri. Terdahulu tular di media sosial rakaman video yang memaparkan seorang lelaki menunggang motosikal dalam keadaan tidak berpakaian. Polis mengesahkan mesej tular berkaitan kegiatan jual organ kanak-kanak mangsa culik adalah palsu. Jelas Ketua Komunikasi Korporat PDRM Bukit Aman, ACP Skandar Guru Anandan, semakan mendapati mesej tersebut telah tersebar sejak tahun 2017 dan kembali tular. PDRM mengesahkan tiada sebarang laporan diterima berkaitan penculikan dan penjualan organ kanak-kanak seperti didakwa. Orang ramai dinasihat tidak mudah percaya dengan berita tidak berasas. Mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu boleh disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tirai badminton terbuka Malaysia kabarnya dah hampir sangat. Kita nak tahu perinciannya dalam edisi sukan bersama dengan Akhtar Haji Hamzah. Silakan. Akhtar. Badminton Malaysia Masters buka tirai esok. Acara berbasikal track sasar satu pingat di Birmingham. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Margaret. Tamat saingan badminton terbuka Malaysia. Kini fokus skuad negara beralih kepada kejohanan Malaysia Masters
yang bertaraf Super 500. Kejohanan yang bermula esok bakal menjadi talian hayat buat kem negara yang gagal menyerlah pada terbuka Malaysia. Bagaimanapun, peminat tanah air dijangka tidak akan dapat menyaksikan kelibat jaguh perseorangan negara Lee Zijia yang dilaporkan menarik diri daripada kejohanan ini. Bagaimanapun, belum ada penjelasan rasmi mengenai alasan pemain ranking ke-5 dunia itu untuk tidak beraksi. Pada saingan terbuka Malaysia yang berakhir semalam, Zijia tersingkir seawal pusingan 16 terakhir. Sementara itu, pasangan beregu lelaki negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin serta Aaron Chia dan So Wee Yi yang menyerlah pada terbuka Malaysia bakal menghadapi cabaran berbeza di Malaysia Masters. Ibarat misi membalas dendam, Zifei dan Nur Izzuddin sekali lagi bakal bertemu jago Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto pada pusingan awal. Manakala Aaron Chia dan Wu Yi kini memburu kemenangan kedua ke atas pasangan Jepun Akira Koga dan Taichi Saito selepas menewaskan mereka pada terbuka Malaysia. Bagi aksi beregu wanita pula, pastinya tumpuan terarah kepada pasangan terbaik negara ketika ini Pearly Tan dan Emtina dan beregu campuran Tan Kiang Meng dan Lai Pei Jing untuk melakar kejayaan. Saya akan lakukan pada waktu yang tepat. Itu jawapan legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei ketika ditanya adakah beliau sedia menerima jika diberi tawaran untuk memegang jawatan di dalam Persatuan Badminton Malaysia BAM. Menurut beliau, dirinya masih belum bersedia untuk menggalas tanggungjawab berat berkenaan. Untuk saya belum ready lah, belum ready. And how I one time I ready, I is can announce lah. And because not right time for me because now still BM is still stable, all the coaches and everything. And it's right time. I must sure, I must help this my loving country. Okay, Malaysia is my country. Ketika ini, bekas pemain perseorangan lelaki negara Wong Chun Han memegang jawatan pengarah kejurulatihan BAM, manakala Rexy Mainaki dari Indonesia merupakan pengarah kejurulatihan beregu. Dalam perkembangan sama, Datuk Lee Chong Wei juga memberitahu beliau sedia mendengar keluhan semua pemain badminton tanpa mengira status mereka. Masa tough, masa susah, anytime can help. 24 hour my phone is tak pernah tutup and I can help all the Malaysian players. Ada country lain ada pernah tag saya how masa dia susah, how masa saya susah, apa yang susah, apa yang boleh capaian kan. Masa saya kena doping kan, ranking turun sampai 100 something and 11 months you come back the world number 1. Apa yang you ada kasih tips dia apa kan. This is satu saya boleh kongsikan player-player, I can share, no problem. Beliau ditemui ketika Majlis Legend Vision yang diadakan sempena kejohanan terbuka Malaysia baru-baru ini. Walaupun tiada kelibat jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang di Sukan Commonwealth Birmingham yang akan bermula hujung bulan ini, ia bukan bermaksud peluang untuk menyaksikan kilauan pingat pudar. Sebaliknya, Ketua Jurulatih Berbasikal Track Negara John Beasley yakin satu pingat mampu dibawa pulang kali ini. Sasaran itu dilihat realistik memandangkan hanya 6 atlet akan membawa cabaran Malaysia dalam 6 acara berbasikal. Malaysia masih mempunyai pelumba senior yang mampu memberi saingan sengit seperti Muhammad Shah Firdaus Sahrum. So there's no pressure. If he just races to the best of his ability, he'll be on the podium. So he's one of the world's best Keirin riders. We got some very good opposition now with Matthew Glatzer, who was the one that messed up the final for everybody at the Olympics, and Jack Carlin, the British rider that got third in the sprint. So he's also a good Keirin rider. So there's a lot of good talent, but our guys are as good as anyone else in the world. So we just got to execute. Beliau ditemui media ketika lawatan timbalan Ketua Kontingen Malaysia Gerard Montero di Velodrome Nasional Nilai Negeri 9.
Piala Futsal Malaysia 2022, Selangor MAC dan Selangor TOT United sama handal selepas masing-masing terikat 6 sama pada aksi separuh akhir pertama. Pemain import Selangor MAC, Matthew Silva Vasconcelos, cemerlang dengan meledak hat-trick buat pasukannya. Firdaus Sambiah terlebih dahulu membuka jaringan buat Selangor MAC pada minit ke-7 sebelum Vasconcelos meledak hat-trick pada minit ke-8, 22 dan 26. Dua lagi gol Selangor MAC masing-masing dijaringkan Farid Muhammad dan Akmal Jadaz Amri. Selangor TOT United bagaimanapun tidak memberi laluan mudah dengan menyubat 2 gol pada separuh masa pertama menerusi Hazizi Mansur dan Aidil Syahrir Rosli pada minit ke-9 dan ke-12. 4 lagi gol dihasilkan Selangor TOT United pada separuh masa kedua menerusi Syamsuri Saleh, Nur Ashraf Azli, Anton Cahyo Nugroho dan Azlan Nasti Azwar. Tamat perlawanan, Selangor MAC 6, Selangor TOT United 6. Separuh akhir kedua dijadual berlangsung pada 17 Julai ini. Sementara itu, Pulau Pinang meraih bekalan tipis selepas menewaskan Pahang Rangers 3-2 dalam satu Liga Asia separuh akhir. Pada aksi tersebut, Pulau Pinang meledak 2 gol pantas pada minit ke-11 dan ke-12 masing-masing menerusi Muhammad Hamzah Ahmad dan Muhammad Amirul Madrazi. Pahang Rangers kemudian berjaya menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi Muhammad Rizwan Bakri dan Yazid Kamaruzwan. Namun jaringan Aizat Saari di penghujung babak kedua berjaya memberikan sedikit kelegaan buat skuad kendalian Jerry Dinesh Pereira menjelang pertemuan kedua nanti. Pelari menara nombor 1 dunia So Wai Ching berhasrat untuk memperkenalkan acara larian menara pada Sukan SEA 2027 yang bakal berlangsung di Malaysia. Menurut Wai Ching, perkara itu bakal dibentangkan kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Tinian Ke Rabu ini. Memandangkan beberapa negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan Singapura turut terlibat dalam larian menara, Wai Ching berpendapat sukan tersebut wajar dipertandingkan dalam Sukan SEA 2027 di Kuala Lumpur. Atlet berusia 27 tahun itu juga berpendapat Menara 118 adalah venue terbaik untuk menganjurkan acara tersebut memandangkan ia adalah bangunan kedua tertinggi di dunia. Kita nak dominate SEA Games, biasanya tuan rumah akan ada kiranya special kuasa istimewa untuk meletakkan sukan mana-mana je yang tuan rumah memang terkuat sekali. So sekarang Wai Ching ada, merupakan world number 1 bagi tower running. So sukan larian menara ni memang advantage untuk Malaysia. Letakkan tower running, Wai Ching guarantee for a gold medal. At least go, and also Wai Ching akan buat kiranya membina satu team. Now we have 5 years until 2027. So Wai Ching harap dalam 5 tahun ni boleh promosikan lagi banyak pasal sukan larian menara dan tim-tim lelaki perempuan semua akan jadi memang sangat kuat. Wai Ching kembali mengesahkan statusnya sebagai pelari nombor 1 dunia awal Jun lalu selepas mengungguli kategori keseluruhan saingan Tunnel to Towers Climb NYC di New York, Amerika Syarikat. Edisi Sukan 4 Julai berakhir di sini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Selepas ini kita akan kembali bersama Fatil dan juga Magran. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua.
Mak, ini sememangnya tindakan berani mati. Panjat kren tanpa peralatan keselamatan. Lagak ngeri ini kita saksikan dalam segmen Hashtag. Tindakan berani lelaki ini memanjat kren setinggi 390 meter tanpa sebarang peralatan keselamatan dikecam. Adam Lockwood menyamar sebagai pekerja untuk mendapatkan akses ke kren berkenaan. Video tular menunjukkan dia bergayut sekitar kren sambil menikmati pemandangan di Dubai. Malang sememangnya tidak berbau. Demikian nasib yang menimpa seorang atlet angkat berat. Dia cedera selepas gagal mengangkat barbel ketika latihan sebelum jatuh ke lantai ditimpa alat itu. Akibatnya, dia bakal menjalani pembedahan. Warga emas ini pula diiktiraf pramugari paling lama berkhidmat oleh Guinness World Records. Betty Nash, 86 tahun, mula berkhidmat sebagai pramugari American Airlines pada tahun 1957 sehingga kini. Tiada rekod dia pernah diberhentikan. Ini sememangnya rekod yang tak akan mungkin boleh dipecahkan sampai bila-bila, Mac. Mungkin rekod pembaca berita nanti. Tapi takkan sampai umur 86 tahun. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 4 Julai 2022. Program inklusif menyusul. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.